Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini cikgu akan membuat imbas kembali terlebih dahulu sebelum kita memulakan subtopik seterusnya. Okey, pada kelas sebelum ini cikgu telah terangkan kepada kamu mengenai 4.2 iaitu keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu, tetapi cikgu hanya mengambil dua sahaja keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu, iaitu sistem pemerintahan beraja dan juga kebijaksanaan pemerintah. Okay, dalam sistem pemerintahan beraja, kamu telah pelajari mengenai pemilihan raja, kedudukan raja dan juga gelaran bagi pemerintah. Untuk kebijaksanaan pemerintah, kamu telah mempelajari bagaimana pemerintah tersebut memilih dan juga membangunkan pusat pemerintahan dan juga menjalinkan hubungan diplomatik. Okey, pada hari ini cikgu akan keunikan warisan kerajaan alam Melayu yang lain, iaitu keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu bagi kegiatan ekonomi, perkembangan sosio-budaya dan juga amalan beragama. Okey, pada hari ini cikgu akan terangkan mengenai keunikan warisan, iaitu tiga. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi, perkembangan sosio-budayanya dan juga amalan beragama. Okey, tapi sebelum tu cikgu akan terangkan kepada kamu mengenai objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran ni kamu perlu tahulah. Okey, apabila supaya kamu tahu target apa yang kamu akan pelajari. Okey, cikgu harap kamu semua boleh. Yang pertama adalah menghuraikan keunikan warisan kerajaan alam Melayu seperti kegiatan ekonomi. Yang kedua, menghuraikan keunikan warisan kerajaan alam Melayu seperti perkembangan sosio budaya. Dan yang ketiga, menghuraikan keunikan warisan kerajaan alam Melayu seperti amalan beragama. Nanti cikgu akan terangkan satu persatu mengenai keunikan warisan ini. Okey, baik murid. Okey, yang pertama kita akan lihat kegiatan ekonomi terlebih dahulu. Okey, kegiatan ekonomi ini bergantung kepada lokasi pertempatan di mana berada di lembah sungai ataupun pesisir pantai. Okey, untuk menjalankan kegiatan ekonomi ini kita kena mengambil kira aspek lokasi pertempatan, kerana lokasi pertempatan ini pentingnya untuk mengembangkan ekonomi. Okey, sebagai contohnya di lembah sungai dan juga pesisir pantai. Okey, kegiatan ekonomi dilakukan adalah bertujuan bagi menyara hidup dan juga menjalankan perdagangan. Okey, sebab kita lakukan kegiatan ekonomi adalah untuk nak sara hidup kita, nak sara keluarga kita dan juga untuk menjalankan perdagangan. Okey, dalam kegiatan ekonomi ni yang pertama adalah memanfaatkan kesuburan tanah. Okey, kita manfaatkan kesuburan tanah tu dengan menjalankan aktiviti pertanian. Okey, sebagai contohnya di kawasan lembah Sungai Mekong, Sungai Musi, Sungai Bengawang, Solo dan Sungai Berantas yang merupakan tapak bagi pertanian. Okey, yang kedua adalah dengan menciptakan sistem pengairan. Okey, bagaimana ciptanya sistem pengairan ni adalah masyarakat kerajaan alam Melayu ini mempunyai kemahiran dalam mencipta sistem pengairan, iaitu bare. Okey, ini bare, dan ini boleh memastikan sistem saliran membekalkan air yang mencukupi di kawasan pertanian. Okey, bila kita cipta sistem pengairan ni, maka ianya boleh memastikan sistem saliran itu membekalkan air mencukupi di kawasan pertanian. Okey, terdapat tanaman padi dan juga rempah ratus diusahakan. Okey, di kawasan yang ada sistem pengairan ni. Sebab apa? Bila ada sistem pengairan tersebut, maka tanaman padi ataupun tanaman rempah seratus itu akan berkembang dan suburlah. Okey, yang ketiga adalah dengan membina pelabuhan. Okey, pemerintah dan masyarakat kerajaan alam Melayu ini mendirikan pelabuhan di lokasi yang strategik yang mudah dikunjungi para pedagang dari timur dan barat. Okey,
Seperti yang tadi, bila kita buat ekonomi, kita kena ambil kira lokasi pertempatan. Tapi dalam pembinaan pelabuhan, kita perlu ambil aspek lokasi yang strategik, di mana kita mesti tahulah, tempat tersebut ini mudah dikunjungi para pedagang, ya. Terdapat 3 bentuk pelabuhan. Yang pertama adalah pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan, yang ketiga adalah pelabuhan entrepot. Cikgu akan terangkan pada kamu satu persatu mengenai pelabuhan pembekal. Pelabuhan pembekal ni merupakan pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan juga bekalan makanan kepada pedagang. Nama dah pelabuhan pembekal, maka tujuannya adalah untuk membekalkan bahan dagangan dan juga bekalan makanan kepada pedagang. Itu untuk pelabuhan pembekal. Untuk pelabuhan kerajaan pula, ianya bertujuan untuk pelabuhan kerajaan ni adalah pelabuhan pembekal yang berkembang dengan adanya kerajaan di pelabuhan. Itu dinamakan sebagai pelabuhan kerajaan, di mana bila ada kerajaan di pelabuhan tersebut, maka ia dipanggil sebagai pelabuhan kerajaan. Pelabuhan entrepot pula adalah pelabuhan yang menjadi tumpuan para pedagang, dan ianya sebagai pengumpul, pengendali dan juga pengedar barang dagangan dari pedagang serantau dan juga antarabangsa. Itu dinamakan sebagai pelabuhan entrepot, di mana pelabuhan ini adalah bertujuan untuk pengumpul, pengendali dan juga pengedar barang dagangan dari pedagang serantau dan juga antarabangsa. Itu untuk tujuan bagi terbentuknya ketiga-tiga pelabuhan tersebut. Jadi kita lihat kepada perkembangan sosial budaya pula. Dalam perkembangan sosial budaya ini boleh dilihat dari aspek tulisan dan bahasa, persuratan dan juga seni bina. Yang pertama adalah kita lihat dari segi sistem tulisan dan juga bahasa. Tulisan Pallava dan Kawi berasal dari India dan digunakan sebagai tulisan bahasa tempatan dan juga Sanskrit. Huruf Arab disesuaikan sehingga terbentuknya tulisan Jawi. Itu untuk aspek sistem tulisan dan juga bahasa. Yang kedua adalah persuratan, di mana masyarakat ini mempamerkan keintelektualan melalui kegiatan persuratan. Maksud keintelektualan adalah dari segi kebijaksanaan dalam kemahiran dalam membuat persuratan lah. Pada awalnya ianya berkembang dalam bentuk batu bersurat sehingga wujudnya karya dalam bentuk manuskrip. Keunikan ini diwarisi dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Melayu. Seperti yang cikgu tunjukkan gambar ini. Gambar ini merupakan tulisan lah. Tulisan Pallava dan juga Kawi, dan ini merupakan batu bersurat di Terengganu lah. Dari aspek seni bina pula, seni bina ini dihasilkan untuk memudahkan kehidupan seperti dalam perkembangan kegiatan pertanian, pelayaran, perdagangan dan juga keagamaan. Ini bermaksud bila ada seni bina di sesebuah kerajaan ataupun negara tersebut, maka ini merupakan simbol ataupun nama bagi kerajaan tersebut. Bila para pelayar ataupun para pedagang yang datang ke negara tersebut, maka dia boleh tahulah seni bina itu berasal daripada negara mana dan mana. Kiranya seni bina ini dihasilkan untuk memudahkan kehidupan seperti perkembangan kegiatan ekonomi, pelayaran, perdagangan dan juga keagamaan. Dalam seni bina tersebut juga terdapat maksudnya tersendiri. Di setiap lukisan tersebut lah. Contoh yang gambar yang cikgu tunjukkan ini, seperti yang kamu lihat adalah 2 ekor gajah. Mungkin maksud gajah ini merupakan kekuatan ataupun simbol gagah lah, bagi sesebuah kerajaan tersebut.
Okey, kehidupan di pesisiran pantai dan juga lembah sungai melahirkan petukang-petukang kapal yang handal. Okey, dengan adanya seni bina, okey, sebagai contohnya di pesisiran pantai dan juga lembah sungai, semesti orang di kawasan tersebut ataupun masyarakat di kawasan tersebut membina kapal-kapal, okey, maka telah melahirkan petukang-petukang kapal yang handal. Okey, bila mereka bila mereka selalu membuat aktiviti pertukangan, maka boleh melahirkan petukang-petukang kapal yang mahir dalam membuat kapal. Okay, itu untuk ketiga-tiga aspek, iaitu dari segi sistem tulisan dan juga bahasa, persuratan dan juga seni bina. Okay, itu untuk perkembangan sosial budaya. Okay, cikgu akan terangkan yang paling terakhir, iaitu peunikan yang paling terakhir, iaitu amalan beragama. Okey, amalan beragama ini adalah penting di mana untuk mencorakkan kehidupan dan juga memperkaya kebudayaan tempatan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, bila ada agama, maka kehidupan ataupun kebudayaan tempatan itu akan sentiasa dalam keadaan yang baiklah. Okey, macam kita lah, kita ada agama kita tersendiri, itu agama Islam. Maka bila kita ada agama kita, maka kehidupan kita pun akan sentiasa dalam keadaan baik dan juga tenang. Okey, masyarakat mengamalkan sifat terbuka dalam beragama. Kepercayaan awal dengan penyebaran agama Hindu dan juga Buddha. Okey, keunikan amalan beragama ini kita boleh lihat dengan adanya anutan yang pelbagai agama. Okey, sebagai contohnya, kalau orang Melayu agamanya adalah Islam. Kalau orang India agamanya adalah Buddha dan sebagainya. Okey, sebagai contohnya adalah kita boleh lihat dari kerajaan Champa dan Angkor yang telah menganut agama Buddha dan juga sebaliknya. Okey, sifat toleransi dalam kalangan masyarakat juga berlaku disebabkan oleh amalan beragama ini. Okey, penganut agama Hindu telah membina candi Prambanan dengan candi Borobudur. Okey, itu merupakan bukti masyarakatnya yang menganut agama Hindu telah membina candi-candi tersebut. Okey, agama simbol penyatuan raja dan juga rakyat. Dengan adanya agama, maka agama itulah merupakan simbol penyatuan raja dan juga rakyat. Okey, bagi sesuatu agama tersebutlah. Okey, raja perlu golongan agama untuk memperkukuhkan kedudukannya. Sebagai contohnya, pengasas kerajaan Angkor iaitu Jayavarman II telah mengisytiharkan kedudukan baginda sebagai Dewa Raja oleh seorang Brahmin yang bernama Hiranyadama. Okey, itu merupakan contoh di mana raja telah yang memerlukan golongan agama dalam memperkukuhkan kedudukannya ataupun tahtanya. Okey. Okey, seterusnya golongan agama ini diberi tempat dan status yang istimewa dalam kerajaan. Okey, mereka ini dilantik sebagai pentadbir dan juga penasihat pemerintah. Okey, sebagai contohnya kita boleh lihat kerajaan Funan, Sriwijaya, Angkor. Okey, candi yang besar dibina sebagai lambang keagungan sesebuah kerajaan. Sebagai buktinya adalah dengan pembinaan Candi Borobudur, Angkor Wat, Candi Prambanan dan juga Candi Muara Jambi. Okey, candi ini merupakan institusi agama di mana berperanan sebagai pusat ibadat, tempat pemujaan roh nenek moyang dan juga pusat perhimpunan para pendeta. Okey, kiranya dalam pembinaan candi tersebut terdapat maksudnya tersendirilah. Okey, apabila agama Islam ini tersebar, maka masjid telah dibina sebagai pusat ibadat, pendidikan dan juga kebajikan. Okey, maka keunikan sistem pendidikan Islam ini kita boleh lihat dengan adanya pondok dan juga madrasah. Sampai sekarang pun kita pun boleh lihat pondok-pondok dan juga madrasah di sekeliling kita lah. Okey, sampai sekarang pun pendidikan Islam itu tersebar. Okey,
Cikgu harap kamu semua faham apa yang cikgu terangkan itu dari keunikan warisan masyarakat kerajaan Melayu, iaitu bagi perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosio budaya dan juga amalan beragama. Okey, jadi sebelum kita habis kelas pada hari ini, cikgu ingin buat rumusan mengenai apa yang telah kamu pelajari, iaitu dalam bab 1, kerana selepas ini kita akan masuk ke bab 2 lah. Kita akan masuk ke bab 5. Okey. Jadi apa yang telah kita pelajari di kelas-kelas sebelum ni, cikgu telah terangkan kepada kamu mengenai konsep keunikan warisan, apa itu maksud keunikan warisan. Okey, keunikan warisan ini terbahagi kepada berapa? Okey, terdapat 5, iaitu dari sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosio budaya dan juga amalan beragama. Tapi pada hari ini cikgu telah terangkan kepada kamu tiga keunikan warisan, iaitu dalam perkembangan kegiatan ekonomi, sosio budaya dan juga amalan beragama. Dan cikgu harap kamu akan mendapat ilmu yang bermanfaat lah, ilmu yang banyak mengenai apa yang telah cikgu terangkan kepada kamu di kelas hari ini dan juga di kelas-kelas sebelum ini. Okey. Jadi sebelum kita bersurai, cikgu nak kamu buat latihan pengukuhan, iaitu jawab 20 soalan kuis. Okey. Nanti cikgu akan bagi link ini di WhatsApp dan kamu hanya tekan link dan join kuis tersebut. Okey, terdapat 20 soalan dan tarikh akhir untuk kamu hantar adalah pada hari ini 23 hari bulan 3 2021 sebelum pukul 7 malam. Okey, nanti cikgu akan lihatlah siapa yang jawab dan juga siapa yang tak jawab. Okey, latihan ini adalah untuk memastikan kamu semua kamu semua faham apa yang telah kamu pelajari pada kelas hari ini. Okey, baik murid-murid, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.